Perjalanan lebih 1,000 kilometer memberi pengalaman yang cukup bermakna buat pasukan kami. Tidak sekadar mahu berkongsi kisah duka, ini adalah realiti kehidupan yang cukup memberi kesan. Melengkapkan siri jelajah ikhlas bersama Center Sugar Refinery Sdn Bhd, kami berada di negeri Ta'khir untuk program ini. Menyingkap kisah kehidupan penuh inspirasi di Kedah Darul Aman, kami ditemukan dengan 4 lagi keluarga yang menyimpan pelbagai cerita berbeza. Pada episod kali ini, pertemuan dengan 14 beranak yang hidup dalam kemiskinan cukup memilukan. Bersesak dalam sebuah rumah yang hampir menyembah bumi, bagi Kalsum Baharum 52 tahun, tiada daya dia dan suami untuk membina sebuah rumah yang selesa sebagai persiapan hari tua mereka. Selain anaknya seramai 5 orang, rumah kecil ini juga turut didiami menantu serta cucu-cucunya. Tidak mempunyai pendapatan tetap selain mengharapkan anak-anaknya yang bekerja sebagai nelayan sungai untuk menyara keluarga. Paling menyedihkan Kalsum juga apabila ada pihak yang menyebarkan fitnah, mengatakan dia hanya mengambil kesempatan atas kesulitan yang dialami. Dari segi bantuan ni, kau ada dengar cerita orang kata kau ni jual barang makanan. Tapi satu barang pun kau tak pernah jual. Walau semua sekapit bekas pun orang bagi kau, Alhamdulillah. Tapi orang cerita orang kata kau jual. Kau tak jual satu barang pun. Pasal kedudukan anak-anak kau macam sungai. Suami kau pula dah ni kurang dah nak boleh kerja macam dulu. Tu yang kau sedih sampai hari ini. Hanya mampu menitiskan air mata setiap kali bercerita mengenai kesukaran yang dialami keluarganya ini. Bagi Kalsum, bukan kekayaan yang diminta dirinya waktu ini. Cukup sekadar sebuah rumah yang selesa selain selamat diduduki. Kau merayu kat orang siapa yang mai. Kau merayu, kau minta tolong, kau minta bumbung saja. Ingat kalau dinding dia pun tak bagi pun tak apa. Kau minta bumbung ada pasal kau tak tahan duduk dalam hujan. Ni tidur atas tilam ni kadang-kadang basuh mangkit. Kau duduk lah ni duduk orang ingat kalau kata orang boleh tolong bumbung pun alhamdulillah dah. Mengakui berusaha untuk membaiki rumah yang didiami, namun jelas Kalsum dalam situasi kehidupan mereka kini, mengubah nasib keluarga bukan satu impian yang mudah. Meneruskan perjalanan kami ke Kuala Nerang, kali ini kisah pengorbanan seorang gadis dalam menjaga 4 adiknya cukup menyentuh hati. Berusia 20 tahun, jelas Nur Farah Ashikin Nur Azmi, dia terpaksa menjadi ibu dan ayah selepas kematian ibunya. Ditinggalkan tanpa semua kewangan yang kukuh, Nur Farah akui tanggungjawab yang digalasnya cukup berat. Namun membawa janji ibunya sehingga ke akhir hayat, jelas gadis ini dia akan pastikan mereka tidak dipisahkan selain akan bekerja dalam mencari pendapatan demi memastikan pengajian adik-adiknya ini tidak terganggu kerana kemiskinan. Ketika Pulau Langkawi menjadi destinasi percutian pilihan rakyat Malaysia, kunjungan kami ke Pulau Indah itu membawa misi berbeza. Tidak mahu kesusahan yang dialaminya ini diwarisi anak-anaknya pula. Bagi seorang ibu tunggal, Azlizah Ahmad, 41 tahun, ternyata keadaan PKP lalu banyak mengajarnya untuk sentiasa bersedia. Sebagai ketua keluarga, Azlizah tidak hanya mahu menyerah kalah, langsung terusan mengharapkan bantuan. Pernah hidup selesa sebagai pengurus di sebuah hotel, siapa sangka pandemik menyebabkan dia dan anak-anak terpaksa mengharapkan bantuan gara-gara buntu dalam mencari pendapatan. Bangkit demi anak-anaknya, baginya kemiskinan bukan noktah sebuah kehidupan. Memulakan perniagaan menjual aiskrim buatan sendiri, siapa sangka itu satu permulaan yang lebih baik. Kalau mak buat kedai kecil-kecilan korang jaga, boleh tak? Sebab mak dapat duit, orang sedekah, dan kita buat bisnes kecil-kecilan daripada kita makan dan duit tu habis. Baik kita buat jualan kecil-kecilan, sekurang-kurangnya duit tu boleh berputar kembali dan boleh lepas untuk kita makan seharian. Walaupun pendapatan melalui perniagaannya itu masih mampu menampung keluarganya, namun dia tetap yakin nasib anak-anaknya akan berubah suatu hari nanti. Jadi kita tak mahu sumbangan itu kita sia-siakan tanpa kita berikhtiar dan kita berusaha supaya sumbangan tu
dapat digunakan secara yang baiklah, yang berhema. Sekurang-kurangnya dalam masa yang sama kita boleh ajar anak-anak kita untuk menghargai sumbangan orang dan menggunakan pakai sumbangan orang dengan sebaiknya. Dari masa kecil lah kita kena ajar mereka. Jadi bila besar, sekurang-kurangnya mereka tolong orang yang susah seperti kami juga. Dengan keadaan Pulau Langkawi kini, Azlizah juga sudah kembali bekerja dalam bidang perhotelan. Walaupun dengan gaji RM7 sejam, namun itu bukan satu masalah buat dirinya. Berjanji akan terus berusaha membesarkan anak-anaknya ini dengan kudratnya sendiri, menjadi impiannya satu hari nanti agar kesemua mereka berjaya bukan saja di dunia tetapi juga akhirat. Pernah dihalau rumah sewanya gara-gara ketiadaan wang sewaktu perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Siapa sangka itu permulaan buat Akmal Zuraida Ahmad Takudin 39 tahun untuk kembali mengatur kehidupannya. Mengakui itu sebagai satu sejarah hitam buat dia dan 4 anaknya. Namun di sebalik apa yang dilalui, dia bersyukur kini untuk terus diberikan peluang kembali bekerja. Walaupun terpaksa berjimat memandangkan pendapatan hariannya hanya sekitar RM40 sehari, bagi Akmal dia sentiasa percaya dengan rezeki. Dengan kisah itu tadi, Jelajah Ikhlas bersama CSR berakhir di sini buat sementara. Mengumpul segala memori serta kisahnya cukup bermakna. Ini bukan noktah buat perjuangan kami. Pastinya dengan sokongan berterusan anda akan menjadi sebab untuk kita bertemu kembali. Sekian dari kami, Pasukan Jelajah Ikhlas bersama CSR.